والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah pada muka 14 fasal yang keempat pada menyatakan tengok dah mata betul mana maka hendaklah kan situ dah kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Musannif kata bermula mensyukur nikmat hak lepas minggu lepas ya raya, cara kita nak terima kasih kepada Allah di atas nikmat yang Tuhan beri perut kita sihat, perut kita dapat lagi duduk bersama kita, duduk dengan kita, iaitu kita kena jaga daripada makan ni yang haram dan yang syubhat. Tak yakin kata halal, tidak yakin haram. Halal ke haram, itu makna syubhat. Dan juga kita kena jaga daripada bersangat tekenyi hak ni hak halal. Tak ada syubhat, tak haram, tapi kenyai sangat pun masuk dalam fudulul halal. Maka tak masuk dalam syukur nikmat juga kalau bersangat tak kenyai. Orang hak kenyai semua perut tak rasa tepung lapar. Dalam seminggu tu tak rasa lapar. Tu. Maka kata dia rahimahullah, maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhat, kerana 3 perkara. Tu ya. Maka hendaklah sini wajib ni, bukan sunat-sunat dak tu, sunat wajib tu mesti. Maka hendaklah, yakni mestilah, wajiblah. Jangan duk pergi kata sunat, hak ni wajib. Hendaklah, kalau kita kira semua banyak perkara hak wajib hak kita tinggal. Sabit tu bukan kata kita selamat dak tu. Jangan duk rasa kata semaya 5 waktu cukup dak. Oh, orang tu berjuda. Banyak perkara lagi. Hak haram hak kita duk gelomak dengan benda tu, hak kita tak tinggal. Salah satunya apa? Ria ni hukum ke apa? Haram.
Tapi kita tak gelombak dengan hak tu sama. Itulah sifat hati tu, tak ikhlas, takabur, apa semua je duk gelombak semua. Sifat hati semua tu haram tu. Maka kira-kira gimana tak sunyi daripada dosa hari-hari kita tu. Selama mana tak dapat menyuci hati bersih sungguh, duklah ada dosa semua. Maka lazim istighfar sentiasa kepada Allah Ta'ala. Jangan duk perasai tazkiyatun nafsi tu yang ni. Jangan duk perasai kata kita tu jadi jurus dah. Semaya tak tinggal, tahajud nak malam. Jangan duk perasai kita lagi tu. Tak hasil lagi tu. Maka hendaklah, mestilah, wajiblah bersungguh-sungguh oleh engkau. Bersungguh-sungguh. Sekadar habis rang kita. Sungguh apa? Bersungguh-sungguh oleh engkau pada memelihara perut itu. Bersungguh-sungguh memelihara perut tu. Pero lagu mana perut-perut duduk di kita dah. Maksud pelihara di sini jauh. Menjauhi akan perut itu. Kerana bersungguh-sungguh engkau memelihara, yakni menjauhi akan perut engkau tu. Memelihara dan menjauh takluk daripada yang haram. Daripada makan makanan yang haram. Dan minum minuman yang haram. Yang haram tu makan minum. Tu dia. Tu makna dia. Yang tu kena ke makan ni dan yang kena ke minum ni. Kena jauh daripada makan ni yang haram dan minum ni yang haram. Allahumma salli alaihi. Tu lebih lagi duduk dalam negeri ni. Negeri Sia ni ya Allah banyak campur benda. Tu dia. Tu molek kita mesti dah kena jaga daripada benda yang haram tu. Benda yang haram tu pemuja dah culah tu duk buat kajian halal ke apa, duk cek juga kita tu. Hanga dah selapis. Tu pun tak sejaga lagi. Tak saya tengok cari benda haram. Duk cari benda haram situ. Tu makan ni daripada makan ni yang haram dan yang syubhat atau kepada yang haram. Makanan yang syubhat tak boleh. Makanan yang syubhat tak boleh. Allah. Ni orang warak. Allah yarham Tok Dalo tu. Kuda dia tu. Dia tak boleh makan rupuk ni kat sini. Dia boleh makan rupuk lah kawasan rumah dia ya. Nak kata dia makan rupuk dalam tanah orang. Kalau dia pergi kenduri atau pergi jemput tai mana-mana, dia naik kuda lagi. Dia tamak kuda. Kuda dia tak makan. Rupuk depan rumah orang tu. Tak makan. Allah, Masya Allah semua. Sebab apa? Sebab di sisi dia, walaupun rupuk, bagi kita tak ada harga. Tapi hak orang. Bila jadi hak orang, maka hukumnya tak boleh. Sekurang-kurangnya syubhat dah. Sebab tu dia tak kalau kita berjalan kat tengah-tengah tepi jalan kan, kadang-kadang kita ni ramai-ramai duk suka-suka berjalan. Lalu duk jalan tu lalu pohon kayu lalu kot dah. Angin tu dia ikut duk capa, duk pegang daun kayu, duk heret daun kayu orang. Dia tak tu. Dia tak Tok Dalo tak Tok Dalo kata walaupun pohon kayu rumah orang pun hak demo. Hak demo bukan hak kita. Demo izin tak gitu. Dekat tanah demo tu. Daun kayu ke ada gapo, tak ada makan daun ni bukan biasa ulai-ulai. Hak orang. Maka tak boleh juga. Malah kita kena patai tangan kita. Allah tak boleh lah. Orang warak dia warak. Dia jaga. Siapa mula bersih warak kalau dia pergi mai Jumaat. Belum daripada kelik tu, belum pada keluar daripada pagar masjid tu. Tu. Dia akan belum dia naik daripada naik kereta dia ambil pecak selipar dia tak dia wear pasir tu. Pasir selipar dia wear. Dia kata, aku takut. Dia kata, aku nak bawa barang
Pasir ni pasir tanah wakaf. Tanah masjid, tanah wakaf. Aku takut nak buat pasir tu buat klik rumah. Buat klik lah masuk depan aku. Benda haram lagi, tanah wakaf lagi ni. Itu dia mau jaga. Kita tak kira Mik selipar hok sejik. Mik cetong masjid, macam-macam. Ni jangan tu tak boleh tu. Orang worok semua supa dengan barat orang dalam ponok-ponok tu kan. Kita kata, tua tinggal lagi lama-lama dah. Tua tinggal tak ada orang dah. Mik kita, mik apa puyuk. Mik kita. Koli, mik di kita. Tu. Kalau kita worok, kita akan jaga. Sebab kita tak tahu tua redha tak redha. Tua week dah. Lama kita nak makan benda tu. Hak asal daripada puyuk. Daripada koli, hak haram. Hak demo tak redha tu. Akan membawa kepada gelap perut kita. Sebab tu yang awak mai. Jauh lagi. Jauh tak makan lagi pada pergi makan benda tu. Malaikat nyata kata tua ya dah. Ni hidup ponok ni macam banyak benar. Apa tak lagi benda Allah. Naik mik. Tak ada tua ni kawin mik. Allah jangan weh. Kalau selama tak jelas lagi baik hidup di situ. Sia-sia Sia-sia. Pada duduk situ, budak duk kutik kita jual besi buruk je. Memang kata, baik aku guna. Budak ambil hak tu suku. Kalau kita makan ni suku pula hukum dia. Kena jaga molek. Kalau kira orang warak tu, dia akan patai benda tu. Tu. Kata musannif rahimahullah. Jaga perut daripada yang haram dan yang syubhat. Tak halal ke? Tak yakin kata halal ke haram. Tak yakin. Tu. Hendak engkau jaga tu kerana ini ilat kepada bersungguh-sungguh. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh jaga perut daripada dua perkara tu. Kena jaga sungguh. Sebab apa kena jaga? Kerana tiga perkara. Kerana takut berlaku pada tiga perkara. Tu makna. Kerana kita takut, kerana tiga perkara ni kita kena sungguh. Jadi kerana takut berlaku dan jatuh pada tiga perkara. Takut kita nak juluh masuk dalam tiga perkara ni. Takut nak masuk dalam tu. Tu kena jaga. Sebab kalau tak jaga, you tak lepas daripada semana-mana dari tiga ni. Kalau kita tak jaga daripada yang haram dan yang syubhat, dia tak akan selamat. Allahumma salli ala sayyidina. Tu Allah, orang dah. Pertama daripada tiga perkara. Kerana takut daripada siksa api neraka. Jadi engkau jaga tu, engkau pelihara tu kerana ni ilat lah tu. Ya suatu ya kena takdir mari lagu tu dah. Kerana yakni engkau pelihara perut itu. Kerana takut. Kerana takut daripada siksa api neraka. Daripada termasuk dalam siksa api neraka. Takut kita termasuk dalam siksa api neraka. Api neraka yakni pada akhirat tu lah. Takut akan neraka. Moga banyak ayat Quran yang Allah Ta'ala ada ayat duk menjanjikan siksa tu. Tu. Habis itu, cuba tengok. Telah berfirman oleh Allah Ta'ala. Ni dalil kata siksa pada api neraka tu hasil juga daripada perut. Telah berfirman oleh Allah Ta'ala dalam surah apa ni? Surah An-Nisa ayat 10. Allah Ta'ala berfirman lagu mana? Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Ni khusus dah. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Allah. Wa sayaslawna sa'ira. Itu dia. Kata musannif rahimahullah ta'ala,
Allah, ayat ni pun kena beringat. Allah, harta anak yatim ni kita ni tak cuma. Kalau mati waris tu, kena usaha bagi saka lalu dah. Kalau anak yatim ni ada sebab apa? Sebab takut kita pergi nak makan dengan tak khabar tu. Hak demo ni. Ning sebulan baru nak bagi. Patalah tu dalam masa sebulan tu harta tu lagu mana? Harta tu bukan hak si mati dah tu. Hak waris dah tu. Maka kita nak guna kadang-kadang juluh masuk le hak anak yatim tu. Takut kan. Allah Ta'ala katakan arti firman Allah Ta'ala bahwasanya damarusyan, sungguhnya alladzina ya'kuluna amwalal yatama, sekalian mereka yang makan oleh mereka itu. Makan oleh mereka, Allah Ta'ala sebut makan, tapi muradnya mengguna. Bukan nak dimakan saja. Bukan nak dimakan. Yang makan yakni yang mengguna dan mencapai. Tu maksud gitu. Tu. Bukan syarat. Tapi sebut Allah Ta'ala sebut makan tu ya kerana waliknya orang makan. Harta tu ya ambil pergi makan. Padahal lama kita kata tu hal lara yang kami makan. Ya kita ambil minyak kereta. Tak ada apa lah. Tak boleh juga. Tu kecek liak kulu. Tulis molek. Mereka yang makan tu kita buat gini. Allah ibarat dengan makan. Bukan syarat. Allah ibarat dengan makan ini bukan syarat. Bahawasa mesti bentuk makan. Bahawasa mesti bentuk makan saja. Bahkan semua cara menggunakan harta anak yatim termasuk dalam larangan. Tetapi ibarat dengan makan itu iktibar ghalib. Tu ghalibnya orang dia ambil buat makan je moga manusia kita ni tujuan besar hidupnya nak win perut kenyang je. Tu tujuan besar dah tu. Hidup tu nak win perut kenyang. Hak duk kerja pagi petang gelap malam tu Allah, tujuan nak win perut kenyang. Dia perut boleh kenyang sedut dia dah. Segi mana dah. Tu tujuan dia. Kalau gitu ghalibkan duit tu akan hasil untuk nak guna makan. Lalu tu Allah Ta'ala ibarat dengan yakulu. Padahal yakulu tu bukan syarat nak makan saja. Tak boleh kita nak ambil guna tu masuk leharai belakang. Maka Allah Ta'ala kata bahawasanya sekalian mereka yang makan akan harta anak yatim. Tu tengok. Mereka yang makan akan harta anak yatim tu. Allah. Tu tulis pada harta anak yatim. Dikhususkan anak yatim itu kerana menunjuk atas azab yang terlebih bersangatan. Padahal semua cara makan harta haram
akan masuk dalam janjian ini juga. Dalam janjian ini juga. Tu dia. Bukan kata hak anak yatim tak apa. Kami tak nak makan hak anak yatim. Ambil duit sejik ya. Supo. Tapi nak ayat kata buku anak yatim ni Tuhan tinih berat lagi tentang azab. Kerana kita buat nyanyo banyak. Ya kawan budak lagi. Kita hidup ambil hak dia. Tu. Maka tak leh juga tu. Allah ni orang kita kadang-kadang buat mudah-mudah. Duit batin sejik, duit masjid. Tak apa ambil dulu. Kawan butai dulu sejik. Tak bayar-bayar. Allahu Akbar. Setengah orang, ya Allah, jadi masuk dalam anggota masjid ke, ambil surat tanah masjid tu pergi duk gada boleh. Ya Allah. Ambil cenuk, ambil surat hak tanah tu, surat tanah hak masjid tu pergi gada. Ada berlaku, ya Allah ya Rabbi. Pergi gada le tanaka. Lepas tu ambil duit tu duk guna, tak ada bayar, tak ada terbumik dah. Jadi setengah-tengah masjid tu ada lagi le tanakang lah ni. Tanakang nak ambil bila boleh tanah tu. La ilaha illallah. Tak leh. Tu. Maka Allah Ta'ala kata, mereka yang makan harta anak yatim. Yatim ni, maksud yatim ni apa? Ini mereka yang mati ayah, mati bapak. Mereka yang mati bapak sebelum balik. Tu yatim. Orang Melayu kita kadang kecek yatim, yatim mak. Padahal Arab tak panggil yatim. Kalau panggil apa dia? Kalau yatim mak tu Arab panggil za'ajami. Ajami. Tu hak tu. Kalau yatim pak panggil yatim. Kalau yatim dia panggil latim. Hak tu Melayu kita panggil yatim piatu tu. Ayah mati, ibu mati dua panggil latim, bukan yatim tak. Yatim ni orang yang tidak bapak, mati bapak dia ketika dia belum pada balik lagi. Tu. Tapi orang Melayu kita ya kecek yatim mak ni, anak yatim ni yatim mek. Tu. Yatim pak, padahal maksud anak yatim tu yatim mereka yang mati oleh bapaknya pada ketika belum balik. Tu bila balik dah tu habis nama yatim lah. Habis nama yatim dah. Makan harta anak yatim. Bahawasanya mereka yang makan mereka itu akan harta anak yatim. Makan tu kerana zalim. Zulman. Kerana zalim. Jadi dengan jalan zalim. Dengan jalan buat zalim. Dengan jalan buat anyanya. Tu Allah Ta'ala kait dengan zulman tu. Hak tu haram. Dengan cara zalim. Apa makna zalim? Yakni. Tulis pada zalim tu. Yakni mengguna harta anak yatim, dengan jalan yang tidak diizin oleh syarak. Hak tu makna zalim. Syarak juga kalau kita guna kot cara lagu mana misalnya harta anak yatim. Orang tua yang mati, budak ni. Lepas tu dia budak lagi. Kita dah pegailah kebun getah hak dia, kita tolong jaga dia sementara dia tu nak balik esok tu kita tolong jaga. Maka harta hak hasil daripada tu lagu mana? Tiap-tiap hari dia mau duk jual kerak gapo semua tu kita kena taruh tu, tak lewat campur hak kita tu. Taruhlah tanakan suku hak dia tu yang tu. Malaikat kita kata, ya kena nebah tak ni. Ya kena upah nebah ni. Upah nebah ambil duit tu lagi upah orang nebah. Nebah kebun dia. Tak apa. Dan nebah dah kena beli minyak. Ambil duit tu beli minyak je. Tak apa. Hak tu bukan tak jalan zalim syarawi kan tu. Bukan kata suruh beli waktu beli kocek kita saja. Hak dia tak apa tapi ambil guna hak tasarruf lah tu. Tu. Pak kita nak buat gi ni. Tu akhirnya ini punah. Kena buat gi beki. Masuklah taning tu. Mai kereta kita gi. Ambil duit ya bumi kereta kita sekadar nak gi beki. Tak apa. Hak tu tak apa.
Takkan duit kita juga lah nak pergi baiki enjing bah tu boh. Duit kita juga nyanyo. Tapi kalau kita nak tabarrak tu hak kita lah. Tapi nak ayat kata boleh guna atas jalan tu. Syarat beri. Ni Allah masuk kocek semua hari-hari. Capur. Tak boleh. Ada setengah ulama masa dulu bila orang tu mati tu. Bila orang tu dekat nak mati. Ada yang nak dekat nak mati. Lepas pada dia tunggu tu, pakat tunggu orang tu. Lepas pada dia mati, pak ulama tu suruh katuk pelita dah. Katuk pelita ya bi. Katuk pelita. Hanggana apa? Katuk pelita apa? Bila dia mati, pak harta semua ni jatuh jadi saka dah. Harta semua jatuh jadi saka dah. Maka pelita api semua duit api tu habis ya. Hak biar duit api tu. Jadi saka dah. Biar nak bayar. Biar nak bayar duit api tu. Dalam masa 5 minit pun 10 minit pun biar nak bayar. Bagi saka dulu. Kenapa? Duk jadi macam-macam dah ni. Duit api lah ni. Duk jadi orang panggil syubhat dah. Begitu lalu dah. Masya Allah. Hang tu tengok. Demo warak kita ni gomo. Allah. Duit anak yatim. Kawan ada budak lagi. Sepatut anak yatim ni kita simpan duit with dia. Allah Ta'ala kata, mereka yang makan harta anak yatim kerana zalim dengan jalan zalim, innama hanya sonyo makan oleh mereka itu sekalian mereka yang makan tu. Tuhan kata orang tu duk makan dalam perut mereka itu sekalian mereka. Bila sebut kata makan tu ya tak ada dalam punggung dah, dalam perut. Pada tewak apa dalam perut ini nak takkid. Dalam perut ini tulis pada dalam perut. Disebut dalam perut ini untuk takkid bahawa dia akan makan bersungguh-sungguh api neraka itu. Tu dia. Tu makna dia. Padahal tak kena wak mari pun tak apa dah. Sebut kata yakulun makan tu ya halal le perut dah. Tapi Allah Ta'ala kata lagi yakuluna fi butunihim. Makan mereka dalam perut mereka. Tu datang perut mari tu. Buat gapo? Nak menkuat dah tu. Nak ayat kata mereka akan dapat makan sungguh-sungguh. Allah Ta'ala akan beri makan sungguh-sungguh. Hanya sonyo makan oleh mereka itu, dalam perut mereka itu, makan gapo? Naron. Akan api neraka. Dan tu ya, akan sebab bagi api neraka. Ini misalnya kita ambil satu wajah tafsir. Makan oleh perut akan sebab bagi api neraka. Akan perkara yang jadi sebab. Sebab ni akan perkara yang jadi sebab bagi datang api neraka. Tu dia. Tu dia. Tu. Tulis itu pada sebab tu. Tulis itu sikit. Tulis lagu mana? Maksud dengan makan api neraka itu ada dua maksud. Pertama, ada ulama yang tafsir bahawa mereka akan makan api sungguh. Yakni pada hari akhirat.
Maksud yang kedua, ada ulama mentafsirkan bahawa makan api itu bukan makan api sungguh, tetapi cakapan ini ialah majaz, yakni makan perkara-perkara yang jadi sebab mendatang api neraka. Tu habis itu. Musannaf kita je pilih jalan yang kedua. Allah Ta'ala kata, orang yang makan harta anak yatim, bukan segala jalan ni harta haram. Allah sebut tu harta haram kita. Allah. Sabit tu baba ni dia suruh itu semua. Kalau kita kata apa nama, kita nak waktu surat kerak, minta kerak dan sebagainya ke, kita nak buat gapo, buat surau, buat bala, buat gapo semua saja, kena tulis di belakang tu kata jangan kau untuk hak tu, jangan kau untuk hak tu di surat tu. Dia kata kalau kita katakan, kita kata untuk buat masjid, untuk membuat masjid, untuk membina masjid, untuk menguruskan segala kerjaan hak masjid, kita kecek sekat tu. Maka orang beri duit kepada kita, dia mau tuju nak beri buat masjid dah. Tiba-tiba kita pergi guna duit tu ya nak pergi ke rupa haram. Takdir kata hidup boh benda lain daripada tu. Pergi julus kok dua tu. Takut masalah benda haram. Maka kena tulis kata masjid la'un kata dan sebagainya. Dan sebagainya tu orang panggil tapis bela-bela, dia kata bukan masjid saja ni hak lain-lain ngatik hak keperluan yang kita tak sebut sini, hak so dua lagi tu. Lalu tu kalau kita pergi julus kena sekok dua pun insya-Allah lah ya tu selamat. Pada kita pergi tuju satu perkara tu. Yang ni kadang-kadang tu siapa nak buat masjid tu tu jadi satu macam Allahu Akbar. Ya tak boleh tu. Maka Allah Ta'ala kata orang tu akan duk makan sebab benda yang jadi sebab bagi api neraka tu. Tu duk makan api dah tu. Salah ibarat kata makan api dah. Tu dah. Sebab bagi api neraka. Selagi dan ada seekor lagi tu jatuh tu. Wa sayaslawna wa wada. Maka Allah Ta'ala kata dan selagi akan masuk oleh mereka itu sekalian mereka yang makan saat ni tu. Ni takkid lagi. Selagi akan masuk, ni jumlah ni takkid ni. Padahal yakuluna fi butunihim nara tu dah kata masuk neraka. Reti dah kata kena masuk neraka. Tapi tu yang takkid pula. Dan selagi akan masuk oleh mereka itu sekalian mereka tadi tu masuk ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Sa'iran, api neraka yang bernyala-nyala. Tu guna sa'iran tu guna rupa nakirah ya tu. Nak ayat kata tak tahulah hak mana sesa tu. Tak tahulah lubang mana tu api neraka tu. Kena masuk api neraka. Wal iyazubillahi min zalik. Tu dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga molek hidup ponok, jaga molek barang hok ponok tu, jangan duk guna acak-acak supaya dengan barang wakah tu. Kita takut ke? Bimbang belaka tu. Pingin hok ponok, pingin wakah, teknik gapo semua. Kita dah ambil mari duk guna ikut say kita, padahal barang tu wakah
hak ponok kita. Maka kita nak guna tu dengan izin bagi orang yang menguruskan harta wakaf tu. Baba. Maka kita gunalah kau dia hak wakaf ni jadi mudah weh. Dia hak wakaf jadi mudah lalu weh. Tak ada tuai dia kata. Tak ada tuai kerana Allah tuai dia. Dan orang Islam semua tuai dia. Tak ada tuai kerana tuai dia ada. Tu. Orang takut situ kita bimbing. Duk ponok itu tak wani masa itu. Pingin ni berkecil lah ni pingin apa nak. Pingin hak balan, pingin hak balan ceh lalu dah. Setengah orang pakai tak beli pingin tu. Sudah tu. Pingin hak tu. Right pingin gimik tu. Setengah orang dah gitu. Mujur tak ada koli hak lelah. Beli mik hak tu ni koli usah. Koli hak balan tu. Ya usah. Tak boleh. Hak masjid mana-mana. Cetong masjid. Tak boleh buat klik rumah. Ni balik rumah duduk tepi. Sejik dah. Cetong. Cebok air tu nak pergi basuh kaki di rumah. Tak. Di tangga rumah. Tu hak masjid tu tak boleh tu. Tak boleh. Jaga molek bagai-bagai tu bagai harai saja tu. Hak tu hak wakaf. Air wakaf untuk mi air semaya. Kita guna lebih pada 3 kali tu harai dah. Kita basuh muka lebih dari 3 kali tu harai dah. Kalau air tu diwakaf untuk mi'as maya je. Apatah lagi kita nak mi'ah barang lagi. Basuh kereta. Alah. Bila berlaku. Basuh mutu. Tepi masjid. Air mudah je. Basuh mutu, basuh kereta. Air masjid. Harai tu. Walaupun tak ada pihak kata apa pun harai hukum dia tetap situ. Habis itu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atap kepada firman Allah, takut daripada siksa api neraka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haramin. Allahu akbar. Allah, ni satu hadis. Rawahu biyad. Musonah tak buat. Tu. Rawahu. Maka kita cari temu dah tu. Rawahu at-Tabrani fil Awsat. Boleh kita tambahlah. Boleh kita tambah. Rawahu ay at-Tabrani. Riwayat akan hadis tu oleh at-Tabrani fil Awsat. Di dalam kitab Awsat. Dalam Mu'jam al-Awsat nama dia. Mu'jam al-Awsat. Imam Tabrani. Daripada Huzaifah bil al-Yaman. Hadis ni riwayat ni sanad sampai kepada Huzaifah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Dia kata Nabi bersabda sikit-sikit. Tu. Maka Nabi SAW bersabda, Nabi kata la yadkhulun jannata lahmun nabata min haramin. Artinya, arti sabda Nabi. Nabi kata kan, tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Waliyazbillah. Alah, curi barang orang, mihak orang tak boyak. Alah, duk makan tu jadi daging darah tu orang sampai gelap semua. Tiada masuk ke dalam syurga. Nabi kata la yadkhulul jannata. Tidak masuk, tiada akan masuk ke dalam syurga. Tak masuk ke syurga. Allah. Sebab tu tak masuk syurga ni supaya di kafe dah nak makan haram. Ada. Tiada masuk syurga tu maksud lagu mana? Yakni tiada masuk sebagai masuk. Tiada masuk sebagai masuk yang bersih daripada hisab. Dan sebagai masuk terus tidak lalu azab. Hak tu tak. Ya kena lalu celuk kat api neraka dulu. Bukan kata tak boleh masuk terus.
Masuk tu masuk, tapi tak masuk sebagai masuk terus pergi. Lepas daripada padai masyar, lalu sirak tu kak, pakai terus masuk syurga kan? Tak. Nabi kata, la yadkhulun jannata, tiada masuk ke dalam syurga. Perkataan ini sangat pada kata masuk neraka lagi ni. Allah. Tu dia. Yo, kalau Nabi kata kan, yadkhulun nara lahmun. Kecek lagu tu boleh tak? Boleh. Masuk neraka lah oleh daging hak tumbuh daripada haram. Kecek lagu tu boleh tak? Kalau Nabi nak kecek lagu tu. Boleh. Tapi Nabi tak kecek yadkhulun nar. Nabi kata la yadkhulun jannah. Perkataan ini bersangat ni. Bersangat tulis itu pada tiada masuk syurga, tiada masuk dalam syurga. Perkataan ini lebih bersangatan daripada perkataan masuk neraka. Kerana perkataan ini tidak membawa kepada putus harapan kepada Allah. Adapun kalau berkata masuk neraka, maka timbul perasaan putus harapan selalu. Ayo tengok tu weh. Allah. Masuk neraka dah. Orang yang makan benda haram. Allah, pakai tak ada harapan dah kita ni nak buat gana neraka dah. Buat gana neraka dah. Gana-gana pun duk gelak dah. Gomoy berat lalu. Tu lagu tu. Kalau kata masuk neraka. Tapi Nabi kata tak akan masuk syurga lagi. Tak masuk syurga orang yang makan benda haram tu. Oh, puasa kata tak usah makan. Ada harapan lagi ku ni. Ada harapan nak masuk ni. Tengok kecek sikit ya, tukar sikit ya. Nabi ni masya-Allah. Perkataan dia. Perkataan dia. Dalam hati pun ada hati kita rasa harap lagi kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiada masuk ke dalam syurga lahmun oleh daging, Nabi kata. Tak akan masuk ke dalam syurga terus daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Tu. Bukan makna daging kena ke orang tu. Tapi tak masuk ke dalam syurga oleh orang yang makan benda haram. Tu kalau kira lagu tu, maksud je lagu tu. Tapi Nabi kecek lagu ni pula maksud lain. Waktu kita faham banyak perkara situ. Tulis situ lagi. Pada daging tu. Maksud dengan daging itu ialah orang yang makan perkara haram. Ialah orang yang makan perkara haram. Tetapi disebutkan daging itu kerana daging itulah kejadian yang subur daripada makanan yang haram itu. Daripada makanan yang haram itu. Takut pergi faham kata Nabi kata daging tu tak boleh masuk syurga. Tulai kawai tak apa kali tak? Tulai kawai boleh masuk syurga. Masuk tulai saja, korak yang masuk. Daging dalam neraka. Gitu ke? Tak, tuai tu. Tuai tu tak boleh masuk syurga lagi. Tuai yang makan benda haram tu tak boleh masuk syurga lagi. Bukan kau ada daging. Namun kata daging, kuku tak apa, bukan daging. Kuku masuk syurga, kuku masuk dulu. Tulai masuk dulu.
Duk daging je. Hak dalam neraka. Dak, tuai tu. Tapi kan dia tak daging. Kerana daging tu dia tumbuh mari ni sebab makanan tu. Hak dia besar-besar mari dengan daging tu. Tengok gemuk lah ni tu. Berisi lah ni. Oh, siapa baja dia mau kata. Sekat boleh gomor duit tu. Oh, gemuk lah ni weh. Berisi molek lah ni weh. Yang masya-Allah. Habis tu kita kena cuma duit kat botol, duit perak yuk, apa semua pun cek we molek dulu. Cek we molek dulu. Sekurang-kurang kalau jatuh lah syubhat pun orang warak yang tinggal lah. Orang warak tak serah. Tak padai dengan ni dia kata. Tak padai. Tak padai dengan 5,000 tu kena duk siksa neraka. Sehari tu alfasanatim mimma ta'udun. Sehari neraka tu 1,000 tahun kita duk bilang ni. Tak padai, tak ada weh, tak ada. Kira tak ada. 45,000 tak ada. Tak segitu kena jaga kak. Malaikat nyata halal. Oh, belum ni payah. Akhir zaman ni harta halal sungguh tu payah. Payah cari harta halal semua. Tu dia. Jong butai lagi, jong ok lagi pada duk capa duit yang haram tu. Imam Syafi'i tak makan. Oh, Imam Syafi'i bagi hak sultan. Apa Khalifah Harun Rashid dia masuk dalam istana sekali-kali raja panggil lagi untuk tanya masalah. Tanya masalah lepas pada dia jawab masalah gapo raja hadiah. Dalam kitab dia. Raja hadiah weh. Sultan Harun Rashid hadiah duit emas dinar penuh kocak. Syafi'i nak ambil banyak nak ambil. Dia ambil. Dia terima. Dia terima mari pada raja tu. Bukan dia tak terima. Dia tak terima tu nampak lagu satu macam pula. Dia ambil. Tapi Imam Syafi'i jalan-jalan. Tak ada nak keluar daripada kota negeri tu. Daripada pagar negeri tu. Habis kocak dah. Bagi kat orang. Ha? Nampak orang pakai sikit. Mek. Tinggal kocak kosong. Lebih. Tak ada wak kelik walaupun sekup. Tak makan. Sampai tu satu kali dia pergi masuk di daerah Imam Ahmad tu. Di Iraq. Dia pergi daerah Imam Ahmad anak murid dia. Satu hari pergi daerah tu. Bila yang masuk dalam bilik dalam rumah Imam Ahmad tu, Imam Ahmad buat jamu makan lah. Imam Syafi'i makan semua. Masya Allah. Makan banyak. Anak Imam Ahmad tengok, Tok Guru ni ngano ni makan gitu lalu. Makan banyak. Tok Guru ni kena makan sikit-sikit lah. Lebih lagi Imam Syafi'i bunyi kata hebat sangat ni. Ngano makan sikit, ngano makan banyak. Lalu tu dia tanya kepada ayah dia, ayah, pasal nak tanya sikit Tok Guru ayah sungguh lah tu. Kerana Amba nak tahu juga kerana dia rasa makan banyak. Makan ni Allah, makan semua-semua habis. Makuk tu pun habis, makuk ni habis. Imam Syafi'i makan habis. Tu. Lah, Imam Ahmad pun tak tahu juga. Tak apa, aja lagi tanya Tok Guru, tanya babo. Tu Imam Ahmad tanya kepada Imam Syafi'i, kata anak dia tu sikit. Imam Syafi'i kata, wahai Ahmad, mu tahu tak, gana aku makan banyak barang dalam rumahmu. Sebab aku yakin kata barang hak dalam rumahmu semua ni halal. Dan di luar tu aku tak jepuk sikit pun makan ni. Aku tak makan mana ni. Duk luar tu. Aku tak makan mana. Dia duk lapar ya. Mari sini. Aku yakin kata sekok hak mung dia halal. Mu tak akan capai benda haram. Duit ni nasi mung setel-setel ni halal semua. Aku yakin sampai tu aku gomor semua. Tu warak demo kira. Takut. Takut gitu muh daging daripada makan ni haram tu. Takut gitu muh tu. Allah. Imam Nawawi duduk di kampung Nawawi pergi ngaji di masjid. Dia ngaji tu.
Dia pergi ngaji tu, selama dia duduk mengaji tu, dia tak makan apa barang, tak ingat dalam kedai tu kalau orang hadiah. Hadiah kakung, hadiah makan ni wawah kayu baik ni. Imam Nawawi bila masuk dan nak orang hawi wawah kayu. Tu okey. Mi walimah. Sekelo. Dia tak makan. Dia tak makan. Nak kali orang dia tak makan. Kenapa? Imam Nawawi dia tahu kata kebanyakan kebun-kebun dalam kawasan negeri ni daripada tanah wakaf. Orang duk pergi curi buat kebun. Kebun-kebun wakayu dalam kawasan tanah wakaf. Lalu tu aku tak wani nak makan. Ada seorang orang jual tu dia kata, "Hei awak kan kamu tak makan, aku tak tanya soal. Aku nak tanya headphone mu sebab apa mu tak makan wakayu ni, orang dah dia ke mu tak makan ni." Imam Nawawi ayat headphone tu. Dia kata kalau gitu mu make lah hakku. Mu yakinlah hakku ni tanahku sendiri. Make. Barulah Imam Nawawi makan. Alhamdulillah. Makan. Oi, gitu lah. Kita tu curi. Kalau tuai tak, kalau tuai bayar, kita kata kita makan barang tepung-tepung tu 20 kok. 20 kok. Lepas tu tuai cek kak, apa kok ni semua ni? Tuai mari bila. Tepung apa teh? Mana tu? Jabe tepung tu jatuh pergi suti. Tuai tak bila dak jabe tu. Kita lucu dah aku. Lucu dah. Kiranya 15 kok ya dia. Tak apa 15 kok. 5 kok lagi ni. Alhamdulillah kita kata. Laba dah ni. Laba apa? Laba gapo baik tu? Dah. Tak boleh. Tu je boleh. Kalau suka jual barang kat orang tu jangan kurang. Hak tu haram dah, skre tu haram dah kita makan hak demo. Jual barang sekilo suka 9 kere ya. Skre lagi tu duit hak demo tu, duit apa? Duit haram. Maka Nabi kata tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Wal yazubillahi min zalik. Jaga molek weh makan ni. Sabit tu duk gelap perut sama tu. Gelap perut. Jadi mudah kau gelap. Ni orang nak jual tak apa dah kata. Orang nak jual. Tak apa ada akak rak. Allahu akbar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut lagi, hak ni riwayat hadis ni rawahu Tirmizi ni. Hadis yang kedua ni rawahu Tirmizi daripada Ka'ab. Tu dia Imam Tirmizi riwayat, dan Imam Tirmizi hukum kata hadis ni hadis hasan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada kata kullu lahmin nabata min suhtin. Suhtin tu benda haram lah, haramin lah. Fannaru awla bihi. Oh, masya-Allah. Tulis tepek lalu dah. Kalau kita menego gapo dalam kedai kita, tulis hadis ni di pintu kedai kita tu. Takut kita tu hidup makan barang orang. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Artinya arti sabda Nabi. Nabi kata tiap-tiap daging bermula tiap-tiap daging. Daging mana? Maksud daging saat ni. Maksud dagingnya saat ni. Tiap-tiap daging nabata yang tumbuh iyo. Yang tumbuh iyo daging tu. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Suhtin tu makanan haram. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan haram, Nabi kata fannaru aulabi fatu farabitah pada khabar. Kerana je muktada tu lafaz kullu ke? Muktada lafaz kullu. Maka betul khabar ni ialah ada fa mari.
Ya haruh bukan lazim tak. Tu. Kerana ya kullu tu ya mengandungi juga tu. Orang panggil mengandungi syarat. Supaya seakal-akal mengandungi mana syarat. Tu ya. Maka Nabi kata, bermula tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengan dia, dengan tiap-tiap daging tu. Api neraka tu aula dengan dia. Bukan syurga dia. Api neraka tu aula, terlebih utama. Apa makna terlebih utama? Jadi terlebih utama daripada syurga. Aula tu terlebih utama daripada syurga. Kerana neraka itu akan membakar untuk menyucikan daging itu. Padahal syurga itu tidak terima perkara yang cemar. Buat gitu. Padahal syurga itu tidak terima perkara yang cemar. Itu baulah. Syurga tak terima. Malaikat bedah cuci sungguh. Barulah boleh masuk syurga. Api neraka, dia kena bakar untuk menyuci masuk syurga dulu. Kalau itu aula mana? Neraka ke syurga? Oh, Nabi kata neraka aula. Aula dengan dia. Patut dengan dia. Kalau daging hak tumbuh daripada makanan yang haram, neraka patut dengan dia. Bukan syurga tak. Tu. Kena bakar dulu. Kena menyucikan dulu. Allah waliyazubillah. Jangan ada rasa. Jangan ada rasa nak capalah benda hak haram tu. Takut juga ni. Takut juga ni. Ayah. Payah lalu. Tapi baba kita tu ya. Ingat kalau orang beri duit, dia tanya duit apa ni? Bah. Ni apa ni? Dia apa nak? Apa nak dia tak suka. Ni ikut bah dah. Ya boleh kocak. Tu. Dia tak capur. Bah kalau tanya dia tanya. Ni duit apa ni? Duit apa? Kalau mula bosik dia tanya. Hai, mari mana ni? Duit apa ni? Kalau orang beri duit dia, duit apa ni? Mari mana ni? Dia tanya pula. Kalau saya tanya, duit mana ni? Kerja apa ni? Dia tanya sebagai kerja. Kalau dia tak cerak, dia tak apa. Dia cuma sungguh. Sekut dua dia tanya apa? Wah kaya apa? Mari mana ni? Beli mana ni? Dia tanya, beli mana? Kena tanya dulu. Bukan kata ambil nasi dah. Ambil mana kau? Beli mana ni? Duk kerja gapo ni? Dia tanya habis. Cek. Allah Allah. Ingat sungguh. Dah. Ya warak. Tu dia. Lebih utama dengan dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada muka 15 tu, hadis tu rawahu syaikhan. Musannad sebut dah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat oleh asy-syaikhan Bukhari dan Muslim. Bila sebut syaikhan dalam bab hadis tu kena kepada Bukhari dan Muslim. Bila sebut syaikhan dalam kalangan sahabat kena kepada Abu Bakar dan Umar. Apabila sebut syaikhan dalam bab fiqh Syafi'i kena kepada imam apa? Kena kepada Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli. Tu. Tendensi dalam hadis tu kena ke Imam Bukhari dan Muslim. Rawahu Syaikhani anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Sahabat dua-dua. Sahabat kedua-dua. Tu. Kata musannif rahimahullah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari ada dalam Arba'in Nawawi ni, ada ni kita kena ngapa ni. Famanittaqash syubuhati
faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Ke ardi tu irdih. Faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Ni ambil sekerah hadis dah. Dalam hadis tu, dalam mata Arba'in Nawawi tu, moleknya hadis tu kena ngapa weh? 40 hadis panak-panak je. Jak daripada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis yang kedua. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ngapa lagi? Bainama nahnu julusin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala'a alaina rajulun syadid. Ngapa? Arba'in Nawawi. Panak-panak je hadis tu. Ngapa hadis 40 sekurang-kurang. Arak ni kalau tanya kam hadis hafizta, kita kata Arba'in Nawawi. Alhamdulillah dah tak apa dah. Kalau Riyadus Salihin, masya-Allah. Dia peluk kita lalu. Dia peluk yang mujur. Kalau ngapa dah best. Kalau ingat Quran 30 juzuk, ingat Arba'in Nawawi tu, wasa tak apa dah. Hadis. Kam hadis hafizta? An-nazafah minal iman. As-sabru minal iman. Bila tu kita ni kalau usaha ngapalah hadis-hadis. Hak ni satu sekerah hadis dah ni. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman istaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i ra'a haula al-hima yushiku ay yaqa'a fi. Nabi kata. Hadis Allah. Tu. Maka ni sekerak dah daripada hadis tu. Yang musnad ambil hak dia nak ayat kepada kita. Maka Nabi kata famanittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa memelihara dirinya, barang siapa memelihara jadi menjauhi dan meninggal, maksudnya gitu. Barang siapa memelihara yakni menjauhi dan meninggal dirinya, memelihara takluk daripada segala yang syubhat, segala yang syubhat, yang kesamaran antara halal dan haram atau syubhat, kesamaran tak jelas, yang kesamaran antara halal dan haram. Halal ke haram? Ada tak ada halal apa ni, tapi bukan babi. Babi tapi tak ada halal. Sialah kita. Tu ni segi makan ni kira makan ni menggaduk kecik bak perut. Padahal syubhat ni semua benda masuk berlaku. Kok tak cerak, kok tak jelas. Tu termasuk hukum agama. Kalau kita tak cerak hukum tu, sialah. Boleh ke tak boleh? Syubhat dah. Tinggal jangan mencapai dah. Mula wasik kita tanya masalah kita takak ambil tek. Masa dulu tek. Lepas tu tali tu kita takak nak dengar suara yang fatwa. Kita tahu ada masalah sikit ni. Gini di rumah lah sejik gini. Kita Allah takak nak dengar suara dia. Lepas tu dia duduk dia dia tak cerak, duduk dia ni. Dia kata tak cerak juga tu, tapi turut nampak ke babo lah ni, dia tak payah hukum. Lepas tu dia tolak tek saya tu, dia tolak bagi kita masuk dekat, dia tolak. Jadi kita kata jangan takak dah. Ni dia nak kecek pendapat dia. Dia nak kecek pendapat dia. Bukan kata hak lain nah dah. Jadi dia tak cerak tu dia kata. Tak biarlah turut babol lah deh. Kalau boleh buat yang kedua, orang hak kaya lagi lu yang tiga. Dia kata. Orang kaya lagi. Dia tapi tak lewat iktibar. Tu. Tak lewat iktibar. Ya.
Warak ya tak patua pula dia tolak. Kita ni boleh ke ah? Boleh ke ah? Boleh ke ah? Tengok. Ya syubhat ni tak ada, ya tinggal. Bukan sekadar makan ni saja dak oi. Barang siapa memelihara dirinya daripada segala yang syubhat, kesamaran antara halal dan haram, maka sungguhnya Dhamir ni faqad, maka sungguhnya telah menuntut bersih ia barang siapa tu. Istibrak tu menuntut bersih. Menuntut bersih. Tu. Apa makna menuntut bersih? Menuntut bersih ni apa maksud? Yakni telah mencari jalan suci. Telah mencari jalan bersih dan suci. Tu menuntut bersih. Orang yang tinggal syubhat ni sungguhnya telah mencari jalan untuk bersuci. Akan agama bagi barang siapa tu. Cari jalan nak bersih agama dah. Tu. Tulis situ pada agama. Yakni agama dia akan bersih dan suci. Akan bersih dan suci dan lepas daripada tuduhan. Lepas daripada tuduhan dan perkara yang bawa kepada rusak agama. Yang bawa kepada rusak agama. Tu. Orang tu selamat. Selamat, bersih dah. Sekuat-kuat orang tak tuduh dah dia. Takdir kata benda tu hakikatnya jatuh atas benda haram. Tengok dolar pun makan. Tengok dolar pun makan. Ni aku tak boleh makan. Bobo-botu pun mek. Akhirnya tak selamat dah agama. Tak bersih dah agama dia, tak cuci dah. Tu. Kalau tak cemar 100 pun dikabuk dah baju. Tu dia masalah dia. Tu orang tinggal syubhat. Ni tahap orang warak. Ya warak dia 4 pula tu kalau kira 4 martabat warak. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, warak ni ada 4 peringkat. Tu orang warak sungguh tu. Satunya orang panggil wara'un adun. Tu. Hak ni tinggal benda haram. Kalau kira orang tinggal benda haram tu ya masuk dalam warak dah. Orang tinggal benda haram tu. Satu orang panggil warak orang adil. Yang kedua wara'us salihin. Warak orang soleh. Yang ketiga wara'ul muttaqin. Warak orang bertakwa. Yang keempat wara'us siddiqin. Warak orang adil lagu mana? Warak orang adil lagu mana? Tinggal perkara yang haram. Tinggal benda haram. Tak kerja dosa. Orang tu syarat kira kata orang tu adil dah. Bukan orang fasik. Dia tak berjudi, tak berzina, tak minum arak. Tak tinggal semayang. Orang tu orang adil dah. Orang adil. Maknanya lawan dia orang fasik. Maka orang adil ni berjuru dah. Berjuru dah orang tu. Tak kerja dosa besar dan tak mengali dosa kecil tu orang berjuru dah. Warak dah tu. Tapi warak kelas pertama orang panggil warak peringkat syariat orang adil.
Yang kedua, wara'us solihin, wara' orang soleh. Tinggal perkara syubhat. Ni. Halal ke haram? Halal ke haram? Tak sah. Tak sah. Tak sah. Ni wara' orang soleh. Pahanya hak haram sama Allah ya tinggal. Hak syubhat tu ya tak sah. Ya tak sah juga. Halal ke haram? Tak cerak ah. Masa tak sah. Tak cerak. Halal ke haram tak sah. Halal ke haram. Oh lah ni kalau bak makan ni banyak unna. Halal ke haram. Dia kita wasa nak kok arak dah ni. Betul lah dia dah. Dia kita wasa nak makan. Dia kita tak sah. Tak sah. Tak ada halal. Dia kita tak sah ke. Tak apa. Jadi ringin. Tak ada halal tu. Bila kita nak makan, misah juga cari jalan nak makan. Tak apa. Hayat ni orang melas dah. Tu pun KFC tu. Benar. Tak salah masuk KFC. Halal. Mana terah lah. Hayat tu yo. Hayat CP. Hayat CP boleh semelah. Semelah halal kena dapat halal ke hayat ya. Lepas tu cara masak dia. Tak apa orang Melayu. Orang Melayu nanti kena je. Kakak mari dia. Semua barang mari dia. Kampung semua mari dia. Bukan kata orang Melayu kita buat. Tak apa. Bukan babi. Suk dah tu. Suk lagu mana? Mu tak saya makan kau, Mam. Gaduh pun aku. Nak warak-warak gi lah. Suk dah. Masya Allah. Tu orang Melayu lah ni. Orang Melayu sekarang lah ni. Yang mana warak-warak gi lah. Apa duk gaduh larai buat orang yang tak sek, yang nak lah. Orang nak makan banyak lagi. Mu tak saya makan sudah cara mu lah. Tu. Ada tak gitu. Tu teruk dah tu masyarakat kita. Masyarakat kita ni teruk. Sabit tu doa orang kita Allah tak terima mana kerana makan ni haram. Kurang mustajab lah ni, cuba perhati tengok. Bakak semaya beripung semaya hajat. Beribu orang tapi Tuhan tak terima. Tok guru dulu seorang je akik tangan Tuhan terima. Tok guru dulu kalau semaya hajat pada dia seorang. Gana tu. Dengan makan ni juga. Wara'un muttaqin ni tinggal gapo? Tinggal fudulul halal. Kerana takut jatuh dalam haram. Wara' muttaqin. Tinggal benda yang halal tapi lebih pada sakat teh yang dikhadak. Lebih daripada sakat teh hajat. Tinggal. Barang tu tak apa kalau nak buat. Nak makan tak apa. Tapi tak sih. Ngana? Takut ada gapo-gapo. Pak Sumi kata kan? Ni orang warak yang kata. Tu takwa. Dia tanya kita. Kita gizat dah. Takwa tu gapo? Takwa tu gapo? Kita tahu awak takwa ni buat hak Tuhan suruh, tinggal hak yang larang. Imtisal Allah. Dia kata tu takwa ahli syariah. Kalau takwa ahli tasawuf bukan situ lagi. Takwa ahli tasawuf je kata kan.
Tinggal barang hak tak apa, tapi takut ada apa-apa. Kita mikir tak faham dah, ya dah. Tinggal barang hak tak apa, takut ada gapo-gapo. Tu masuk dalam muttaqin dah. Warak muttaqin. Benda ni tak apa kalau kira, tapi supaya makan, kita kata makan banyak. Makan sepinggan cukup, tapi makan 2 pinggan je lebih dah. Kita tak sah pinggan yang kedua. Kerana dia kenyang berdoa tadi, tidur tak bangun subuh pula. Tak bangun subuh tu apa tu? Hak makan 2 pinggan tak apa. Hak ni tak apa. Tapi tak subuh tu apa tu? Tak bangun tahajud tu hak ada gapo-gapo tu. Tinggal hak tak apa takut ada gapo-gapo. Faham tak? Tinggal hak tak apa takut ada gapo. Hak tu orang warak muttaqin. Ingat lama hak bersumit Bukit Magok. Tu. Mari tu mula mihak ada. Tarkuma Nabi kata tarkuma ma la'sabihi hazram amma bihi ba'sun. Tinggal barang hak tak ada gapo, takut gi jatuh dia lain apa-apa. Tu warak yang ketiga. Warak yang ketiga, waraun muttaqin. Kita siapa dak sini? Duk tahap mana kita? Warak adu tak ada di mula lagi. Duk gomo benda haram. Apabila nak bersih agama kita, tinggal fudulul halal, waraun muttaqin. Wara'us siddiqin, wara' orang yang siddiqin, orang yang membenarkan dengan Allah Ta'ala, orang yang benar dengan Tuhan. Apa wara'us siddiqin ni? Tinggal semua barang Allahu Akbar. Tinggal semua barang yang bukan ada tujuan kerana Allah. Yang tidak ada tujuan kerana Allah, yang tidak apa? Ni khusus lagi. Hak ni tak say dah barang hak tak apa. Pinggan yang kedua ni tak apa nak makan, tapi takut. Takut dia kenyang syahwat kuat. Dia kenyang kok mula syahwat ada. Bila syahwat ada mata ikut say, hati ikut say. Tengok rumah orang kaya, apa hukum? Tengok rumah susah, tak ada apa. Tapi tak saya tengok. Takut dia kau tengok, kita segila nak buat atas sepatu. Bila gila, tak ada kita. Gaduh dengan cari kerja, cari duit. Mungkin nak ke benda tu. Rumah tepi kita kereta baru beli. Kereta baru beli. Kita akan mutu ya. Buat kerja kedai kita. Apa hukum kita tengok kereta dia? Haram, tak ada masalah. La ba'sa bih. Tak ada masalah. Tak ada apa. Tapi tak saya tengok.
Dia tak punah hati lah. Kalau tengok pak, tengok semua Allah. Kalau boleh stay tak? Kalau boleh stay. Molek. Cari duit mutar dia dulu. Mulalah. Sing mutar jalan. Tinggal jalan ibadat habis subuh apa? Gila kepada dunia. Kenapa? Ni. Tak warak. Warak muttaqin dekat sini. Warak siddiqin lebih lagi. Warak muttaqin pinggan yang kedua tak say dah. Warak siddiqin pinggan pertama tu tanya dah, kerana apa aku makan? Kalau bukan kerana Allah tak say makan. Maka sepinggan pun kerana nak beribadat ke Tuhan. Satu suap pun kerana Allah. Kalau tujuan bukan kerana Allah, tak say. Tanya dia dulu. Untuk dia ni. Ni nak buat benda ni. Kerana siapa? Kalau kerana Allah, lah. Ni siddiqin. Ni bahasa orang kata hak ni dah ni orang panggil ni warak hakikat. Semua tu warak syariat je baru. Warak hakikat katarku. Dia kata warak ahli syariat ni tarku syubhat. Tapi warak ahli hakikat bukan. Tarku ma siwallah, dia kata. Tinggal barang yang lain daripada Allah. Tu warak hakikat. Apa maksudnya? Semua perkara yang dia buat ni kerana Tuhan ya. Kalau bukan kerana Tuhan, dia tak akan buat benda tu. Walaupun makan nasi satu suap sekalipun, tanya dulu, kerana apa aku makan ni? Kalau kerana nak wirak gagal buat ibadat, sila makan. Tapi kalau bukan kerana semata-mata nak sedap, nak kenyang, tak makan juga. Tu pak martabat warak. Tu. Lepas tu warak hak 1 2 3 4 ada nama kosong lagi. Warak hak kosong tu warak kucing. Hak tu dah istilah warak kucing tu. Hak tu kosong, nama kosong. Ni satu, ni kosong. Isu ni. Tu warak kucing. Depan tua je. Terusnya bila tua tak ada mula makan. Buka puyuk. Puyuk ya buka boleh. Depan orang je kita juru. Tapi bila belakang pada orang, kita mula dah ngenak dengan syariat Tuhan. Hak tu jangan kata orang kita sendirilah warak kucingnya. Kita ni dah. Kita ni dah warak kucingnya. Kasut besar, jubah besar. Tu. Janguk banyak. Jangan. Hebat depan orang ya. Bila orang tak ada, dengar lagu, sabar. Berhenti lalu. Orang dah tak apa. Tu warak kucing, tu nama kosong. Tu warak kosong. Tu orang panggil warak kucing. Waliyazubillah mizali. Maka Nabi kata barang siapa memeliharakan diri daripada segala yang syubhat, maka sungguhnya telah menuntut bersih ia akan ugamanya dan dirinya atau pada agama dirinya, jadi kehormatan dirinya, diri barang siapa tu. Irdi ni makna muka dirinya, muka dia, dirinya jadi muka dia, air mukanya. Tu dirinya tu air muka dia, air muka. Orang Melayu kita kecek irdi tu maknanya air muka dia. Wajib kena jaga air muka ni. Tak lewat jadi punah meruah, tak leh. Maruah diri tu kena jaga. Maka orang jaga syubhat, dia jaga dah kebersihan agama dia. Masya-Allah. Tengoklah. Habis tu dia cerita mula pada Mekah tak makan barang import masuk dari luar. Dia makan barang hasil petanah raya pada Mekah sendiri, duduk di Mekah. Barang tu dia cek. Barang ni mai mana? Susu mai mana? Susu kopi-kopi lah kau tak makan dah. Dia beli susu hak segar, hak di dalam perah set-set.
Jom makan hak tu. Hak tu nyata kata halal. Pergi dia pada Mekah ni ya cuma lagi. Makin ni. Supaya tak karik. Tu. Allahu Akbar. Teh lalu dah. Yang kedua daripada 3 perkara, bahwasanya yang makan akan makan yang haram dan syubhat itu, bahwasanya orang yang makan tu, yakni tulis juga dan juga mengguna tu masuk belaka tu. Dia bukan makan saja tak, kita kena kira lebih. Bahawasanya orang yang makan dan mengguna akan makanan, akan perkara yang haram. Jadi dia kecek makan akan makanan yang haram saja ni dah. Jadi seperti itu juga menggunakan perkara yang haram. Makanan yang haram ni apa? Jadi makanan yang ditegah oleh syarak. Tulis situ makanan yang haram, ya dua situ. Kalau kita kira haram tu dua. Haram li zati, haram li ghairi yang masuk belaka. Haram aridi, haram zati yang masuk belaka tu. Bahawasanya orang yang makan akan makanan yang haram, tulis situ. Yakni sama ada makanan itu ditegah pada dirinya, dikatakan haram zati, seperti daging bangkai dan babi dan arak misalnya. Hak tu haram zati. Cakap dah diri benda tu haram dah kita makan. Tilik pada diri tu tak boleh dimula dah. Tu so, atau kita kata, atau makanan itu ditegah kerana ada wasilah. Dikatakan haram aridi, seperti makanan yang dicuri. Makanan yang dicuri jelah juga. Curi gapo? Curi gapo kita tahu. Curi tepung. Tepung tu tak ada haram li makan dia. Tapi dicuri itu haram. Maka makan dia tu jadi haram pula lepas pada tu. Dulu asalnya makan boleh. Tepung tu boleh kita makan asalnya. Duit tu kalau kita tepung tu, buah kayu tu sebenarnya boleh makan. Pada diri dia tak ada haram apa kita makan. Cuma dengan sebab kita curi tu, buah kayu tu haram kita makan. Orang panggil haram tu mari aridi. Dua-dua masuk. Masuk belaka makanan yang haram. Bahawasanya apa? Gapo bismillah apa? Haram juga. Benda haram ni haram bismillah belaka. Sama ada haram zati, haram aridi. Tapi masalah haram aridi ni, masalah haram aridi ni, kalau dulu masalah kita duit kita curi. Tu makan ni kita curi. Tu. Supaya kain yang kita curi mari tu kita pakai dia tu sah. Tu sah. Tu dia dah. So haram betul pakai. Tapi sah kita guna. Tu. Masalah makan aridi ni apa hukum? Bismillah. Kalau sekali lagi
Apa hukum bismillah makan adi? Lagu mana? Nasi tu kita curi. Kita curi nasi, tak ada bayar duit dah. Maka haram. Haram betul curi tu. Tu. Hak tu tak cakap. Tapi ada dalam awal-awal kitab Bajuri tu je, Imam Bajuri bagi dah tu. Imam Bajuri bagi dah, ada yang misal siap dah. Tu hak tu tak cakap dah. Nanti tengok kali lagi. Ya masalah rasa tengok tu, dia ada wasa-wasa ke tak cerak. Sunat bismillah juga kerana tu makan haram yang aridi tu. Tu sunat bismillah juga kerana ke haram juga bismillah. Tu tak cerak situ tu. Tapi adalah dari awal kitab Bajuri tu, cuba tengok di muka mula-mula tu lagi. Imam Bajuri sebut. Tapi masalah sebut Imam Bajuri tu jadi satu benda hak muskil, so iaitu dia pergi sebut masalah bawel tu, masalah makruh aridi. Tu hak tu tak tergambar sangat. Tu hak tu kita tengok sekali lagi dah. Masalah bismillah tu, mengucap bismillah kepada makan aridi, aridi saat ni tu. Tu dia. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, bahawasanya orang yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat, dan makanan yang syubhat itu, makanan yang syubhat, yang tiada ketentuan halal atau haram, orang yang makan tu khabah, tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadat. Waliyazbillah. Tiada diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, tiada diberi petunjuk akan dia, akan barang siap orang yang makan tu lah, dia yang makan tu. Tak diberi petunjuk akan dia akan yang makan benda haram dan benda syubhat ni. Tak diberi petunjuk kepada ibadat. Kepada ibadat. Apa makna tiada diberi petunjuk? Yakni ditutup mata hatinya. Tiada diberi petunjuk tu, yakni ditutup mata hatinya, hingga tidak nampak penting beribadat kepada Allah. Tak nampak penting beribadat kepada Allah. Dan tidak diberi tenaga untuk buat ibadat. Maka lazimlah dapat tenaga untuk maksiat. Tu gitu. Dia lazim dua tu masalah. Rang untuk semaya. Tak ada rang nak bayang subuh. Tak ada rang untuk nak semaya subuh. Pakai tak semaya, maka lazimnya rang untuk nak tidur tu ada. Maka rang untuk nak tidur tu maksiat. Maksiat. Tu dia lazim dua tu. Dia lazim dua tu. Tu maknanya Tuhan tak beri petunjuk. Sebab tu dari kita makan satu benda, kita rasa malah amal ibadat. Mula-mula makan ni tu kita kena patai dah. Boleh cek mudah-mudah ya. Kalau kita makan gapo-gapo, lepas pada tu rasa mari kata jadi malah weh. Rasa tak erok nak buat amal ibadat dengan sebab makan ni tu. Makan ni tu boleh kita ukur dah. Kadang-kadang ia kena ke benda-benda haram atau benda syubhat dah tu. Benda tak ada sedap dah tu. Tu. Boleh kita usaha patai dah tu. Kenapa? Kerana kalau kacau makan pun lama-lama jadi pakai tinggal terus ibadat. Tinggal terus. Tak percaya kita makan nasi dengan ikan kering je. Tengok. Tak percaya. Kita pergi beli ikan kering di kedai dia nak. Lepas tu kita nak kita makan nasi ikan kering je. Lepas subuh kita makan nasi ikan kering.
Lepas zuhur kita makan kering tu. Sehari tu kita rasa dah kata kita rajin mengaji. Kita akan rasa kata kita rajin mengaji. Rajin amalan, rajin buat ibadat. Lebih-lebih lagi yang ngaji. Mula rajin. Tapi cuba pergi makan ikut seh. Tapi tak sotra lah tu, siap. Tapi takdir pergi makan benda ikut seh tu, klik mari pasal malah. Malah nak mengaji, nak buat amal, semua tu jadi malah habis. Allah Taala tak beri petunjuk lalu amalan-amalan yang baik tu Tuhan tak beri petunjuk melalui makanan yang haram dan yang syubhat. Tu sebab apa? Allah Taala tak beri kerana ni ilat pada tiada diberi. Tak diberi petunjuk kepada ibadat kerana tiada patut. Munasabah ilat ni. Kerana tiada patut, tiada layak, tiada sesuai bagi mengerjakan ibadat itu. Tak patut bagi kerja ibadat, bagi menyembahkan Tuhan, bagi laksana perintah Tuhan. Tak patut bagi menyembahkan Tuhan, tak patut buat ibadat kepada Tuhan. Malaikat orang-orang yang suci daripada segala kekotoran. Orang yang suci, jadi suci badannya zahir dan batin. Suci badannya zahir dan batin daripada kekotoran. Di luar ni kalau kita tak semaya, tak sah ibadat kita. Kalau ada najis di kain kita, tak sah amal ibadat kita. Di luar tu dah, kalau kotor tidak patut beribadat. Hak dalam, kalau kita makan benda haram, Tuhan tak beri untuk semua dia. Tuhan akan halang kita untuk menyembahkan dia. Tak wirang untuk buat ibadat kepada dia. Allahu Akbar. Waliyahzubillah min zalik. Maka mengaji ni jalan dapat kebaikan. Nabi wayak dah mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah Ta'ala nak dia dapat kebaikan yang banyak, Tuhan akan dia faham agama. Cara nak faham agama kena mengaji. Kalau tak mengaji, tak faham agama. Maka cara nak faham agama kena mengaji. Fahamnya, orang yang Allah Ta'ala beri taufik untuk mengaji tu, orang tu Tuhan nak dia dapat kebaikan besar dah. Ni kita bergerak kaki, jalan kaki, mari mengaji tu. Tuhan nak dia dapat kebaikan yang besar dah. Tiba-tiba, ya tak wi kita mari. Ya wi kita lemak. Yawi kita tak ada orang untuk pergi ngaji. Sebab apa? Sebab kita pergi isi benda cemar dalam tu. Faham di situ, kalau kita makan benda haram, benda syubhat, kita sendiri buat pagar diri kita untuk mendapat kebaikan yang besar tu. Kita melindungi diri kita sendiri. Buat pagar dah tak usah dapat kebaikan. Buat pagar dah tak usah mendapat kebaikan besar di situ Tuhan. Tahu dah kata dia capa benda haram, malah mengaji. Kacau juga. Berarti dia pagar diri daripada mendapat kebaikan yang besar hak Tuhan janji itu. Bila nak faham agama? Kalau kacau tebang mari pun tak cerah, tak nampak. Tak nampak. Kadang ngatuk ya. Mari tu mari gitu, sampai tidur pula. Ngantuk. Mari dia tidur je. Atau kalau fikir pun tak nampak. Katuk habis. Katuk jalan untuk dapat kebaikan tu. Katuk habis. Kih apa? Kih benda haram. Kih benda haram duk ada dalam perut. Itu. Sebab tu Allah. Nabi ni Sayyidina Husain duk makan watama. Watama. Duk makan watama. Nabi tu baik keluar, Nabi masuk temu Sayyidina Husain duk mama watama. Nabi kata, "Hai gai." Dalam hadis sebut, Nabi kata, "Wah. Gano Nabi waktu baik." Betul. Tak boleh. Hak ni watama zakat. Watama orang sedekah. Maka sedekah ni tak dihalalkan kepada keluarga Muhammad. Sedekah. Kalau dia tak puas ni orang mari sedekah ni bagi kepada fakir miskin je. Ni tak boleh. Tak boleh. Allahu Akbar.
kira Nabi. Tak boleh, sikit pun tak boleh. Saya nak Abu Bakar tu yang mutar tu habis. Dia tahu kata susu susu yang syubhat tak kata hop dia. Yo tu bet, yo mutar tu habis. Takut nak dia jadi daging darah. Dia jadi darah payah lalu dah. Tu masya-Allah. Kita ni tak apa buat kena. Darurah. Tak apa. Kita tak ambil dosa. Dosa pahala suku. Jagi daging darah suku. Tak? Tu. Dosa pahala ni kira iktibar syariat. Haram ni iktibar syariat. Tapi hok jadi syubhat tu dia duduk dalam perut. Tu. Sebab kita gini ni barang ni ada babi. Sebenarnya ada babi dalam tu. Lepas tu kita kata, halal ke haram? Halal ke haram? Tak cerak. Tapi dia tulis, bukan babi. Halal ke haram? Syubhat. Tak apa, makan bukan babi. Kita makan syubhat dah. Bahaya tak dah? Turut hukum tu kita katakan kalau hukum kata tak apa pun, kalau hukum kata tak apa pun, hakikat ada babi ni jadi gapo lah perut. Bukan turun lah perut jadi hok babi jadi babi situlah. Dia bukan turun perut bila kata Cuk La kata tak apa, kita makan pak tu turun jadi juga. Hok babi tu. Ya hukum di luar ni suku, bila tubik masuk jadi daging darah ni suku pula. Sebab tu kita tak say benda hak sikit-sikit pun takut weh. Wal iyazubillah min zalik. Alhamdulillah ya Allah. Masa mengaji itu masya-Allah. Alhamdulillah. Atas nikmat susah, atas nikmat tak ada makan ni tu mujur tu. Hak tu dah kali. Tu. Ada kadang kena nasi dengan wudu ya. Ada orang baca kali duk ponok itu. Budu mentah budu. Nak kata berbawel, suk ada bawel lebih. Sebelah bawel siala. Tak ada dah tu. Dari dapur saya tu. Bawel tu boleh tumbuk boh lah budu sikitnya, tak siap jadi kuat bang kuat sangat. Boleh budu suk dah. Allah. Sedap sebab tu Sedap sebab tu. Kalau lapar tu makan lagi sedap belaka. Tu. Kalau kita kira sungguh tu, jalan ni dah untuk kita dapat kebaikan. Kita tinggal benda syubhat. Allah Akbar. Nampak tu dah? Tu dia. Sama ada kekotoran yang dapat. Ni Musana takmir dah tu. Ialah dah tu kekotoran, segala kekotoran tu. Tu. Tulis situ lagi. Malaikat yang suci daripada segala kekotoran. Tulis pada kekotoran tu. Yakni kerana ibadat itu ialah kebaikan. Kerana ibadat itu ialah kebaikan, maka tidak hasil kebaikan. Malaikat dengan tangga kebaikan juga. Ya kot tulah. Tu takkan hasil benda baik kalau mari tangga kot tak molek. Tu. Allahu Akbar. Kalau nak jadi ketua orang dengan jadi risuah dah, ketua tu tak akan jadi hasil kebaikan kepada agama. Moga mari ikut tangga risuah dah, mari ikut tangga tak molek dah, maka jadi ketua pun tak akan hasil kesempurnaan untuk agama dah. Dia tangga ibadat tu kena lalu tangga kok molek. Kalau mari tangga kok tak molek dah, dia tak akan hasil. Allah Ta'ala tak akan terima, tak akan hasil dengan sempurna. Nampak tu dah? Sama ada kotoran yang dapat dilihat. Sama ada misal dah ni. Sama ada kotoran yang dapat dilihat. Ini dilihat, jadi dapat dengan pencederaan yang 5 kita kata. Bukan mesti dilihat saja. Dapat dilihat, jadi dapat dengan pencederaan yang 5. Sama ada kekotoran yang kita dapat. Sama ada nampak, tengok atau bau ke dapat. Dapat dengan pencederaan yang 5.
Sama ada dapat dilihat dengan mata, yakni dapat dengan pencerahan yang 5 seperti mata. Buat gitu. Mata orang biasa ni lah. Sama ada dapat dilihat dengan mata. Mata orang biasa bukan mata ahlullah, mata ahli kasyaf. Yang nampak benda orang tak nampak pula dah. Itu. Sama ada yang dapat dilihat dengan mata seperti naji ke, atau kotoran yang tiada dapat dilihat. Tiada dapat dilihat, yakni oleh mata orang biasa. Oleh mata orang biasa. Sama ada kekotoran tu dapat dilihat dengan mata orang biasa seperti naji, atau kekotoran yang tiada dapat dilihat, yakni dilihat dengan mata orang biasa, bukan nampak oleh ahlullah. Seperti hadas kecil ke dan hadas besar ke. Tu hak tu kita tak nampak lah. Kotor tu kotor lah, tapi kita tak nampak. Malaikat Allah, yang Allah Ta'ala kasyaf, dia nampak. Cuma gelak yang ni tak mana wajib lagi. Cuma dia nampak Allah Ta'ala buka. Sebab Imam Hanafi tu Allah Ta'ala buka kasyaf satu masa. Satu kali Allah Ta'ala kasyaf ke dia, sehingga dia nampak air mustakmal. Air mustakmal tu gelap. Orang pakai air semaya berwuduk, dia nampak air tu gelap hitam. Sehingga ketika tu dia hukum kata air mustakmal tu najis, tak boleh makan, tak suci pada diri. Lalu tu Allah Ta'ala hilangkan kasyaf tu, dia nampak seperti biasa. Maka dia hukum klik semula, kata air mustakmal tu suci pada diri, tapi tak boleh menyucikan benda lain. Tu dia kasyaf mari tu kekok. Maka orang kasyaf dia nampak orang. Dia nampak. Dia ni tak ambil air semaya lagi. Dia nampak je sampai situ. Maka sama kekotoran itu dapat dilihat dengan mata atau tidak dapat dilihat dengan mata sekalipun, dia kena suci daripada itu. Dan makan yang haram dan yang syubhat. Ni atop mana ni? Atop mana ni? Itu dia. Dan makan, jadi dan makanan yang haram, dan ni atop kepada hadas kecil itulah. Kalau kira orang panggil kekotoran yang tak dapat dilihat. Dan makan yang ni makanan yang haram, maka hak ni kotor juga. Kotor juga. Walaupun kita tak nampak lihat dengan mata, tapi benda tu hakikatnya cemar. Dan yang syubhat atau kepada makanan yang haram tu, makanan yang syubhat, ialah juga itu kekotoran yang tak dapat dilihat dengan mata kita. Tu. Dia orang panggil cemar maknawi belaka ni. Walau hissi tu tak nampak tengok, tapi di segi makna tu dia cemar dah. Dia cemar dah tu. Habis itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada dulu, insya-Allah dah. Dah lah. Tu kena jaga weh. Lebih lagi orang ngaji agama ni. Kita teka duk ngaji ponok ni, jaga sikit makan ni tu. Insya Allah makan kursi sangat. Ni tu baik nak ikut temu. Dia makan pelat-pelat sikit yang mula. Pelat-pelat sikit. Lo ni makan ni pelat banyak. Ya Allah, waliyazubillah min zalim. Sekadar tu dulu. Kemudian kata yang ketiga, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan syubhat itu ditegahkan dia daripada mengerjakan kebaikan. Itu dia. Kalau kerja pun Tuhan tak terima. Oh, Masya Allah. Sekarang tu dulu dah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم إنا نعوذ بك من لا وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع. نسألك علوما ربنا في الدنيا حسنة وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو سكى والمسلمين أجمعين يا ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نصر كل سور صلى وسلم ربي عليه على الحبيب وآله وصحبه على الخشيس والحمد لله في البر والكمال حمدا كثيرا دائما حمدا للمسائل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة عمل على الخلق ورضا نفسه وزن العرش ومداد كلماته. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقها لنا وقرات لنا في ديننا مع حدث المساودة رب وفقنا ووفقه بما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقني كل حلال دائما واقضنا اشقيا علما نفضى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشهور واغفر برضا منك القيود وبأننا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل النور واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الكرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا في كل لحظة أبدا عدد